Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar jemaah Masjid Kampung Siglap? Apa khabar semua? Diharap semua dalam keadaan sihat walafiat. Penyokong setia Masjid Kampung Siglap, terima kasih banyak-banyak atas segala bantuan sokongan yang diberikan kepada pihak masjid. Kami alu-alukan bantuan dan sokongan yang dapat membantu pihak masjid untuk menjalankan aktiviti-aktivitinya. Alhamdulillah, terima kasih banyak-banyak atas segala bantuan. Pada hari ini alhamdulillah kita dapat menyambung balik kitab hadis Riyadhus Salihin, jilid yang kedua insya-Allah. Saya menyambungnya pada bab 322. Disebabkan yang sebelum-sebelumnya ada beberapa bab lagi yang tidak dilakukan oleh masyarakat Islam Melayu kita ni. Kita tak gunakan percakapan-percakapan demikian, maka saya tidak mahu agar nanti jadi confuse. Jadi kita ambil hadis yang misalnya selalu kena mengena dengan diri kita, yang boleh kita amalkan insya-Allah. Jadi yang hadis percakapan bab yang sebelum tu ada dalam percakapan perkataan-perkataan yang orang Melayu tak lakukan. Jadi yang selalu sebut tu adalah orang-orang Arab di negaranya. Jadi kita pergi kepada bab 332, iaitu bab karahati qaulil insan fi du'a. Allahumma ighfirli in syi'ta bal yajzimu bil talab. Makruh seseorang mengucapkan dalam doanya, ya Allah ampunilah saya kalau engkau berkehendaki, tapi haruslah ia memantapkan permohonannya itu. Jadi makruh lah orang-orang sebut bila doa, ya Allah ampunilah aku jika engkau berkehendak, kalau kau nak, ya Allah, janganlah begitu, makruh. Kita tengok hadisnya menyokong macam mana, iaitu an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yakulanna ahadukum Allahumma ighfirli in syi'ta Allahumma arhamni in syi'ta liya'zimil mas'alata fa innahu la mukrihalah. Muttafaqun alaih. Wa fi riwayat Muslim walakin liya'zim wal yu'zimir rarbah fa inna Allah ta'ala la yata'azamuhu syai'un a'tahu. Yang di sini disebutkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah seseorang di antara engkau semua mengucapkan ketika berdoa, ya Allah ampunilah saya jikalau engkau menghendaki, ya Allah belas kasihanilah saya jikalau engkau menghendaki, tetapi hendaklah ia menetapkan permohonannya seolah-olah memastikan akan berhasilnya, terkabulnya, sebab sesungguhnya Allah itu tidak ada yang memaksa padanya untuk mengkabulkan ataupun menolak sesuatu permohonan. Macam gitulah kita jangan sebut seperti itu kalau Allah nak. Dalam riwayat yang Muslim disebutkan, tetapi hendaklah orang itu memohon, yang memohon itu bersikap mantap seolah-olah pasti terkabul doanya, dan hendaklah ia membesarkan keinginannya untuk dikabulkan itu, kerana sesungguhnya Allah itu tidak ada sesuatu yang dipandang besar olehnya yang dapat diberikan kepada orang yang memohonnya itu. Nanti saya terangkan seperti kadang-kadang disebutkan sini, kita janganlah mengucap ya Allah ampunilah saya jikalau engkau menghendaki. Tak mesti ya Allah ampunilah aku, Allahumma ighfirli dhunubi, Allahumma ighfirli dhambi, ya Allah ampunkanlah dosa-dosaku,
Kan macam gitu. Jangan macam kalau Allah nak. Tu maknanya orang tu tidak tetap. Maknanya dia pun tak confident. Kalau dia tak confident, macam mana Allah tu bersesuaian dengan apa hamba tu fikir terhadap diri dia. Kalau dia Allah hamba tu rasa Allah tu Maha Pengampun, Maha Penyayang, ya. Tapi kalau Allah hamba tu kata ini aku ni, Allah ni boleh ampunkan aku ke tidak, dia jadi sama-sama lah. Disebabkan kerana hamba tu sendiri tidak percaya pada 100% kepada kerahmatan Allah tu, kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Macam kita kalau separuh-separuh percaya pada orang, orang tu cakap kalau tak percaya sudahlah, malas nak cakap. Seperti itulah sama, kita mesti ada confident level kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala tu mesti kuat. Kerana apa disebut kat sini, hendaklah dia menetap permohonannya seolah-olah memastikan akan berhasil, akan terkabul. Sesungguhnya Allah itu tidak ada yang memaksa padanya. Jangan takut, tak ada orang boleh disebabkan kita punya permohonan tu boleh Allah tu buat terpaksa lah kasih hamba ku, tak ada. Tak ada seperti itu. Tak ada orang boleh memaksanya ataupun sebab yang boleh memaksanya untuk mengkabulkan ataupun menolak sesuatu permohonan. Kalau malaikat tu minta pada Allah ampunkan dosa hamba tu pun bukan pasal Allah tengok malaikat minta tak baik pula tak kasih. Tak ada. Kita manusia tu macam itu. Itu sifat manusia. Tak baik tu, tak baik ni, nanti orang cakap macam mana tak baik, kita tak pergi ini nanti macam mana tak baik. Kita tak boleh, kita cakap je terus terang, jangan sampai terpaksa. Macam tu. Allah tu tak ada sifat tak baik lah, macam mana ni hamba ni dah minta tak baik, malaikat ni macam mana mintakan untuk permohonan hamba ni, tak ada. Malaikat minta untuk permohonan hamba tu pun Allah yang izinkan dia minta tu. Macam memang tanggungjawab dia boleh buat begitu, maka Allah pun kabulkan, bukan macam terpaksa. Disebutkan dari riwayat Muslim, disebutkan lagi tadi di sini walakin liya'zim wal yu'zim rarbah fa inna Allah ta'ala la yata'azamuhu syai'un a'tah. Macam tu. Saya suka pendapat tu, yang itu yang Nabi sebutkan ni. Tapi hendaklah orang itu memohon itu bersikap mantap, seolah-olah pasti terkabul doanya, dan hendaklah ia memperbesarkan keinginannya untuk dikabulkan itu. Minta supaya kita minta permohonan, kita solat hajat, kita baca Quran, baca Yasin untuk permohonan hajat kita dikabulkan oleh Allah tu, nak tunjukkan keazaman kita dan membesarkan permohonan kita tu. Minta betul-betul buat dengan usaha. Tu orang cakap kan, dengan usaha-usahanya apa? Banyakkan berdoa, solat hajat, seperti itu, baca Yasin. Yasin salah satu daripada seperti macam solat hajat juga. Dia punya cara dia lah, iaitu ada yang menerusi berdoa, ada yang menerusi baca Quran, surah-surah tertentu, seperti itu. Hadirat sekalian, jadi disebutkan ni dengan bersikap mantap, kerana sesungguhnya Allah itu tidak ada sesuatu yang dipandang besar olehnya. Maknanya tak ada hal lah, Allah tu boleh je untuk dia nak memberikan pada orang yang memohon tadi. Tak adalah yang besar sangat tuntutan ni, tak boleh buat ni, tak ada. Tidak ada sesuatu yang dipandang besar olehnya yang dapat diberikan pada orang yang memohonnya itu. Maknanya Allah dalam within dia punya power boleh. Tak ada yang di luar power dia. Tak ada benda yang mustahil kalau Allah nak. Dengan dekat sekalian, itu nak lantih diri untuk bersungguh-sungguh dalam kita berdoa. Jangan salah doa pula. Doa yang baik-baik. Misalnya kalau kita berdoa pun, biarlah misalnya kalau kita nak sebut, ni ada pernah terjadi, orang pergi haji, dia doa, dia bawa mak dia doa, dia bilang, ya Allah, nanti kalau mak aku sakit, aku nak jaga mak aku. Waktu tu dia bawa mak dia sihat. Bila balik haji, mak dia sakit. Kemudian dia nak tolong mak dia pun dah tua. Akhirnya dia hantar rumah orang tua pula, tak boleh jaga. Kenapa misalkan apa mesti macam gitu? Doalah supaya mak kita sihat, kita dapat jaga. Kenapa kita nak jaga waktu dia sakit? Sama-sama sihat kan, sama-sama dapat ibadah, kita boleh bawa dia pergi sana sini. Itulah cara doa. Hadirin kat sekalian, bukan dia punya niat baik, tapi salah pula channel. Kemudian hadis seterusnya daripada Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza da'a ahadukum falyazimil mas'alah wa la yaqulanna Allahumma in syi'ta fa'tini fa innahu la mustaqrihalah. Muttafaqun alaih.
Dari Anas radhiyallahu anhu katanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila seseorang di antara engkau semua berdoa, maka hendaklah memantapkan permohonannya seolah-olah pasti akan dikabulkan, dan janganlah sekali-kali ia mengucapkan, ya Allah, jikalau engkau berkehendak maka berikanlah apa yang saya mohonkan itu, sebab sesungguhnya Allah itu tidak ada yang kuasa memaksanya untuk mengkabulkan ataupun menolak sesuatu permohonan. Jadi tak sepatutnya lah bila kita doa dia cakap, ya Allah, jikalau engkau berkehendak, jika engkau hendak, kau kabulkanlah, kalau maka berikanlah apa yang saya mohon tu. Okey, janganlah cakap berkehendak tu, ya Allah ampunkanlah, positif punya word, positif punya sentence. Ya Allah, ampunkanlah dosaku, kabulkanlah permintaanku. Jangan kabulkan permintaanku jika engkau nak, ampunkanlah dosaku jika engkau nak. Kita pun tak confident, kita boleh diampunkan, macam mana Allah nak ampunkan? Begitulah hadirin-hadirat sekalian, cara kita berdoa, cara kita memantapkan doa kita, pengharapan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan jadikan Allah sebagaimana kita mengharapkan sama manusia. Sama manusia tu ada terms condition, kadang-kadang boleh buat ni, tak boleh buat tu, kadang-kadang buat tu pula nanti dia ni tak kasih, nanti dia rasa sekali minta dia, nanti lama-lama tak minta pula, dia kecil hati, minta-minta dia sangat pula, nanti dia larikan diri. Itu manusia punya sifat. Nanti kalau kita tak bantu pula, tak sampaikan hajat dia, dia kecil hati pula, nanti kita terpaksalah buat. Nanti kita jangan rasa terpaksa, lepas tu tak jadi sedap lah. Misalnya dia nak minta bantuan duit, hutang, kita terpaksa kasih, sedangkan mungkin kita keperluan lain dan sebagainya, dan kita dah kasih pula, kita tunggu-tunggu bila dia nak bayar, kan, pasal kita terdesak, kita pun terdesak nak guna. Sebabkan itu kita konsep bila kita nak bagi bantuan orang, apa yang kelebihan daripada keperluan kita, itu yang kita berikan kepada orang, bukan itu benda yang kita perlukan kita kasih pada orang. Nanti kita mengharap-harapkan dia punya bayaran, kan, hutang dia tu bila nak bayar, jadi nanti kita pula yang susah. Jadi lebihan daripada keperluan kita ada sikit, itu kita tak gunakan, kita tak simpan. Kalau orang betul-betul memerlukan, itu yang kita kasih. Kalau kita tak boleh pun, kita cakap dengan baik, tak boleh, minta maaf lah, dah banyak kita bantu, kita tengah masa nak gunakan, cakap baik-baik. Itu terpulang pada diri dia kalau dia rasa kecil hati dan sebagainya. Itu manusia lah, kan, kita dah kena cakap baik-baik. Ada pun orang-orang yang minta, kata Allah, janganlah engkau hadir, macam tu, cakap baik-baik. Rezeki anda di tempat lain, minta maaf lah, kali ni tak dapat membantu, kerana selalu pun kita dah bantu. Tapi kalau dia tak boleh faham juga, ada urusan diri dia sendiri, ada sakit-sakit dalam diri tu, yang belum dapat dibuang, bukan urusan kita lagi. Pokoknya ibu-ibu, pokoknya kelapa sawit ya ibu-ibu, ayah-ayah, adik-adik sekalian, iaitu kita lakukan dengan ikhlas, dengan dalam batasan kemampuan kita, menolak dengan baik, bukan dalam ayat tu apabila orang meminta jangan kamu hadir, bukan bermakna bila meminta mesti nak beri, walaupun kita tidak punya ataupun kita lebih memerlukan. Cuma cara kita komunikasi untuk menolaknya, jangan sampai berbohong pula. Macam tu. Semua kita perlu ada garis panduan. Misalnya kalau dia tanya, kau perlukan apa pula, ini kau tak boleh kasih aku, kau perlukan apa pula, boleh kita cakap tak perlulah tanya tu hal peribadi, kita cakap dengan baik. Semua adalah dengan komunikasi. Macam mana kita nak sampaikan komunikasi kita berkesan kepada orang lain. Sebelum kita nak cakap, boleh baca juga, Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, supaya permohonan yang orang mohon pada kita tu kita dapat sampaikan boleh ataupun tidak dengan cara dia faham. Kan banyak, kan, cara-cara yang boleh kita lakukan. Bukan one way traffic je, banyak doa sebelum kita nak sampaikan pada dia, kita baca doa dulu, mudah-mudahan dia pun tenang, Allah kasih dan ketenangan bagi diri dia untuk menerima keputusan kita. Itu kita sesama manusia bila kita lakukan permintaan. Adapun dengan Allah Subhanahu Wa Taala sangat mudah.
Kan Allah itu maha mengetahui apa sebab kita minta, bila sebab kita minta pun dia tahu. Kenapa itu ini, daripada A sampai Z dia tahu. Jadi jangan takut. Apa yang dialami, masalah yang kita alami itu memang dalam plan Allah Subhanahu Wa Taala pun, tak ada satu pun yang tak ada. Jadi kalau Allah dah tahu, insya-Allah Allah akan bantu, memang bila sampai pada waktu dan masanya, insya-Allah. Jadi saya berhenti sampai sini dulu. Mudah-mudahan kita dapat menyambung pada masa yang akan datang, hadis-hadis yang menyentuh dalam kehidupan kita, untuk kita dapat mengamalkannya dengan lebih baik. Terlebih dahulu, sebelum saya tutup majlis kita, terima kasih pada mereka-mereka yang membantu Masjid Kampus Siglap dan aktivitinya, menyertai aktiviti-aktivitinya walaupun dalam talian. Mudah-mudahan Allah berkati kita semua dalam usaha kita menyampaikan dan menimba ilmu, insya-Allah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala beri kita ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amalan kita diterima, insya-Allah. Saya berhenti sampai sini dulu. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin lilladzina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.